soalan tambahan. Soalan bukan saya terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri pendirian sendiri beliau. Saya personal position betul. Apa yang Berhormat Timbalan Menteri kata betul, bahawa menteri-menteri pengangkutan, sama ada Tun Lee Leong Sik atau Datuk Seri Chong Kan Choi, tidak ada kuasa untuk mengeluarkan surat-surat of guarantee of support. Tidak ada kuasa untuk mengeluarkan surat sokongan yang merupakan surat jaminan kerajaan. Itu benar, itu betul. Itu pun pegawai negara semua pun ada, kabinet pun tahu. Tetapi apa yang kita mahu bukan personal stand Yang Berhormat Timbalan Menteri. Timbalan Menteri di sini mewakili bukan sendiri, bukan satai graduate Wharton, bukan mewakili Wharton University, mewakili kerajaan Malaysia, kabinet Malaysia. Dan kita mahu jawapan bagi pihak kerajaan Malaysia dan bukan bagi pihak Yang Berhormat sendiri. Dan kita mahu tahu, sungguh pun kerajaan dan kabinet sudah berdapati bahawa menteri-menteri pengangkutan tidak ada kuasa untuk keluar surat sokongan. Oleh kerana ini baru boleh dikeluar oleh Menteri Kewangan dan pun dapat kebenaran daripada kabinet. Dua-dua syarat tidak dipenuhi, tetapi sudah dikeluar dan ada dianggap sebagai letter of guarantee oleh pasaran antarabangsa, bond market. Sebab itu dapat 3A, dan sebab itu kalau kerajaan tidak memikul tanggungjawab untuk memberi retrospektif kelulusan 4 letter of support, keyakinan orang ramai kepada pasaran bond akan jatuh dan nama baik kerajaan Malaysia pun jatuh. Bukankah ini sebab kenapa tindakan perlu diambil? Oleh kerana ini bukan tidak ada hakikat. Akhirnya sekarang rakyat menghadapi satu skandal 12.5 bilion ringgit oleh kerana 4 letters of support. Kenapa Yang Berhormat boleh datang ke sini dan kata lagi menghujah ini 4 letter sebenarnya bukan letter of support? Wahal kerajaan sudah buat retrospektif approval dengan risiko yang begitu tinggi, 12.5 bilion ringgit. Dan bukankah benar bahawa Ketua Setiausaha Negara masa itu adalah ditugaskan untuk ambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab? Adakah Yang Berhormat tahu apa tindakan dibuat? Berapa orang ada diheret ke mahkamah, berapa orang ada dihantar ke penjara? Yang Berhormat Menteri, oleh kerana perkara ini sudah dibincang daripada 2007, saya menganggap perkara ini apabila dipandangkan juga oleh Ibu Timur sebagai repetitif. Dan peraturan mesyuarat pun mengatakan bahawa repetitiveness tidak boleh dibenarkan. Berarti kita belum dapat answer. Satu skandal akan teruskan, akan repeat. Akankah kita dicegah daripada timbul masalah ini? Boleh dulu Yang Berhormat Ibu Timur. Ada skandal going to go on. Yang Berhormat Ibu Timur, boleh duduk dulu Yang Berhormat Ibu Timur. Duduk dulu. Yang menjadi masalah kepada individu dalam parlimen ini, apabila jawapan diberi tidak puas hati, selepas itu pula mengungkit. Tugas saya repetitiveness. Apabila sudah dijawab, saya paham dengan soalan itu, sama ada letter of support garanti ke tidak. Menteri bilang bukan garanti. Letter of guarantee sama letter of support to me is different. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Ibu Timur itu ada berbeza, karena ada connotation politik, mempertanggungjawabkan seseorang, dan itu tugas orang lain, yaitu NCC. Kalau ada penyelewengan, biar agensi lain yang buat, jangan tekan kepada menteri. Tidak. Yang speaker jangan campur tangan dalam saya perkara ini. Saya tidak mau campur tangan. Speaker tak boleh campur tangan dalam perbahasan isu. Tetapi sebagai speaker, ya, saya juga tidak campur tangan mana boleh. Dalam perkara ini tak boleh. Saya tak. Ibu Timur, saya cukup hormat sama Ibu Timur. Tetapi kena hormat juga dengan pendapat orang lain. Ini satu perkara yang besar. Kalau sudah tak boleh bahas, mana kita boleh bahas? Berapa kali sudah dibangkit? Berapa dalam kali? Seminggu ini pun. Mari, tahun-tahun. Ibu Timur, tolong Ibu Timur,
Kita semua masing-masing ada tanggung jawab. Kalau itu tanggung jawab Ibu Timur untuk semua dunia mau tahu, sudah pun dunia tahu. Cukup. Dan tanggung jawab saya jangan perkara-perkara repetitif. Kena bagi saya bosan juga sudah saya dengar. Kita mau jawaban daripada menteri. Kalau yang berhormat Menteri sudah jawab Ibu Timur. Turun kerusi. Ibu Timur, menteri sudah jawab, tapi masalah dia Ibu Timur tidak puas hati dengan satu jawaban. Ini bukan mahkamah. Rakyat tak puas hati. Ini bukan mahkamah. Betul saya baca perkara ini. Ibu Timur, ahli yang berhormat, saya dan timbalan-timbalan saya kadang-kadang cukup sabar. Dengar, kita pun mempunyai kapasiti untuk meneliti. Kita tidak mau campur hal. Kita mau dengan seadil-adil. Tetapi Dewan ini bukan mahkamah di mana seorang peguam terpaksa pin sama satu witness, you want me to answer yes or no? Ini bukan mahkamah. Yang berhormat yang lain, saya belum habis bercakap. Speaker tak boleh menyelamatkan menteri atau timbalan menteri. Bukan tugas itu speaker. Kalau lain kali Ibu Timur berdiri, terpaksa minta hukum kepada saya, Ibu Timur. Sila menteri. Jawaban? Sila menteri. Bagi saya menteri sudah you jawab. Saya puas hati dengan jawaban. Sila teruskan dengan apa perbincangan. Sila. Terima kasih. Terima kasih. Ada Bertua, saya pun telah tanya beberapa persoalan dan jawapan daripada menteri tak memuaskan. Dan kita tak boleh kawal. Yang berhormat, Kelang. Yang berhormat. Ahli yang berhormat, sila dulu menteri. Berulang kali saya nyatakan bahwa dalam perbahasan sememangnya masing-masing mau menegakkan, kalau boleh saya gunakan istilah benang bahasa. Siapa yang menang, siapa yang tidak menang. Malangnya bagi yang berhormat, kami yang duduk di atas ini bukan pengadil untuk menentukan siapa betul siapa tidak. Apabila soalan telah dikemukakan dan dijawab, walaupun bagi persepsi yang bertanya itu tidak betul, itu jawaban dia. Jadi biar orang lain pula di luar sana yang menilai melalui liputan Hansard, melalui liputan media massa, melalui blog, melalui YouTube. Itu. Jadi bermakna apabila message itu, sebagai contoh kemarin, saya benarkan Gombak untuk kemukakan soalan kepada timbalan Menteri Pelancongan. Tetapi apabila saya berfikiran bahwa soalan itu tidak kena mengena dengan soalan asal, terpaksa saya kata, itu tidak kena mengena dengan soalan asal. Tetapi huja yang berhormat Gombak telah mendapat liputan. Jadi apa yang tidak adil di sini? Adakah saya menyebelah kepada timbalan Menteri yang berkenaan? Tidak. Jadi the message is being sent through repetitiveness. Jadi kalaulah saya benarkan begitu dan timbalan-timbalan saya benarkan, berapa lagi akta yang kita mau bincang ini? Ada lagi barangkali 8. Tan Sri Speaker. Lepas itu pula kita sambung lagi Tan Sri Speaker. persidangan sampai jam 11. Isu ini bukan isu menang dan kalah. Ini adalah financial fiasco saya yang terbesar sekali di Malaysia. Kita tahu bahwa daripada pembangkang bilang skandal, kita sudah paham. Ini kita skandal, benarkan. Tan Sri, ini skandal yang besar sekali di Malaysia. Tan Sri Speaker, ini isu Yang accountability dan ketulusan Tan Sri Speaker. Yang berhormat, duduk dulu ya berhormat. Jangan bertengkar dengan saya. Ini persepsi. Ini adalah tuduhan dari sebelah yang sudah dijawab oleh sebelah. Betul. Jadi ini yang bukan sekarang perception. ini apa? Saya belum habis bercakap. You kata skandal, kerjaan kata bukan skandal. Jadi saya kata sama ada skandal atau tidak, saya tidak boleh campur. Cuma saya campur ini, janganlah masa berbahas itu di drag on pasal satu isu. Itu kena saya campur. Kalau tidak saya tidak oke. Kalau tidak, yang memang tidak perlu ada speaker di sini, tidak apa kami tidak masuk. Boleh. Jadi apa kesimpulan peribahasan kita? Gombak, tak ada point of order Gombak. Tolonglah Gombak.